Ijazah Muda Pengurusan Industri Halal. Selaku moderator pada malam ini, suka saya untuk menyatakan aspirasi saya kepada panel jemputan kita dan semua peserta yang hadir pada program malam ini. Semoga dengan penglibatan ini dapat kita sama-sama memperolehi ilmu yang bermanfaat dari tenaga pengajar supaya dapat memantapkan lagi kemahiran penggunaan Canva. Sebelum kata, musulam bicara, sebelum ilmu menusuk di dada, kata orang tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, izinkan saya memperkenalkan yang berbahagia panel kita pada malam ini. Nama beliau, Akmal Zaki bin Akhbar Ali yang merupakan seorang grafik designer yang hebat. Tanpa melengahkan masa lagi, kini tibalah masa yang ditunggu-tunggu oleh semua peserta iaitu sesi perkongsian daripada panel kita. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar suara? Dengar. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada saudara pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum saya nak bermulalah, terima kasih diucapkan kepada pembina UiTM Shah Alam dan juga Barisan Tanzim pembina UiTM Shah Alam. Saya Akmal Zaki bin Akhbar Ali, merupakan mahasiswa Universiti Teknologi Malaysia, sedang mengambil jurusan elektrikal dalam sarjana. Sekarang semester akhir lah. Jadi dah lama berkecimpung dalam dunia media ni, daripada diploma sampailah sekarang master. Jadi dijemput oleh pembina UiTM untuk bagi pengkongsian lah berkaitan dengan Canva ni. Apa tu Canva? Apa ini Canva? Jadi sebelum tu saya nak masuk pada bahagian Canva ni, saya nak tanyalah pada para peserta kan. Kita ada lebih kurang 28 orang ni, semua okey ke? Semua sihat ke? Kalau boleh saya nak respon lah. Kalau boleh kat bahagian chat tu, yang okey tulis 1. JK sekali pun tulis 1. Okey tak, sihat tak semua. Kalau tak okey mungkin tulis 2. At least adalah dalam berapa respon ni. Satu-satu semua ni. Terima kasih pada respon. Semua okey kan? Semua sihat dalam kita fasa menghampiri endemik ni. Lepas tu macam-macam berlaku dengan Melaka nak buat PRN ni kan. Banyak respon 1 ni kepada saudari Hazirah. Terima kasih. Jadi kita Canva ni mungkin macam saya sendiri mengambil course dalam electrical, elektronik. Mungkin Canva macam tak ada kaitan lah kan. Canva ni ke grafik. Jadi saya sebagai dalam sama freelance lah untuk bahagian ke grafik ni. Jadi banyak yang kita boleh ambil daripada Canva ni, banyak kita boleh gunakan dalam kehidupan seharian kita, ataupun mungkin siapa yang buat bisnes, ataupun untuk kelas, ataupun untuk mungkin nak buat poster untuk program family ke kan, contoh cara doa selamat, boleh juga buat guna Canva ni kan. Jadi malam ni kita nak bercerita tentang Canva. Apa tu Canva? Jadi sebelum saya bercerita lagi panjang, ada sedikit penerangan lah saya ataupun disclaimer, saya tak ada kaitan langsung dengan Canva. Jadi malam kita sebagai perkongsian macam nak guna Canva dengan lebih baik, efektif dan dalam sama kita boleh aplikasikan. Jadi kita ada beberapa part lah. Part yang pertama ni kita berkaitan dengan teori sikit. Saya katakan apa tu Canva, apa kelebihan Canva bandingkan mungkin siapa yang dah pernah guna Adobe. Macam saya sendiri pun biasa guna Adobe juga, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, ataupun siapa dah guna Affinity Designer kan. Jadi apa bezanya, lepas tu kelebihan dia, kekurangan dia. Dalam masa yang sama, tips untuk buat poster. Lepas tu kita akan masuk pada sedikit hands on. Lepas tu nanti kita akan pergi ke bahagian di mana ada pengumuman lah daripada pihak pembina UiTM kan. Jadi sebelum tu saya ada slide lah. Saya nak berkongsi slide. Sekejap Jadi kalau ada siapa ada soalan, kita dua hala, kita akan ada 20 minit saya mungkin bercerita sikit, mengajar sikit ataupun berkongsi. Lepas tu kita akan ada rehat seminit je tu, 2 minit siapa yang macam soalan boleh tanya masa tu lah. Jadi sekejap saya tengah cari. Mana? Okay. Baik, semua nampak ke saya punya slide? Nampak. Okay, terima kasih. Jadi saya tak nampak apalah bahagian chat je. Kalau ada siapa yang soalan melalui chat, mungkin saya minta tolong mungkin saudara boleh beritahu saya lah pengurusi majlis kan. Jadi kita hari ni berkaitan Canva, crash course dan tips lah, sebab kita nak belajar dalam sejam setengah daripada pukul 9 ni sampai pukul 10.30 betul tak? Ke saya salah? Okey. Jadi apa tu Canva? Jadi Canva ni platform reka grafik atas talian yang mesra pengguna. Berbeza dengan platform reka grafik yang lain di mana kalau Adobe Photoshop pun platform reka grafik tak, tapi dia lebih ke arah profesional, lebih ke arah yang lebih
maksudnya mendalam ataupun terperinci lah, detail. Jadi Canva ni pula dia atas talian. Berbeza dengan Adobe pun dia siapa yang subscribe mungkin atas talian lah, tapi kita boleh guna offline. Kalau Canva ni walaupun kita download dia punya aplikasi pun tak boleh juga, kena ada dia punya internet lah, data untuk kita login. Dalam masa yang dia mesra pengguna. Jadi ada kelebihan lah. Kalau kita faham Canva ni daripada segi istilahnya, dia ada banyak kelebihan dan kekurangannya. Jadi kelebihan untuk Canva ni, dia mudah digunakan lah, dia mesra pengguna kan. Jadi siapa yang mungkin dah biasa dengan Adobe, dah biasa dengan Affinity, dah biasa dengan CorelDRAW contohnya, aplikasi rekografi yang lebih kita panggil sebagai powerful lah kan, banyak tools yang kita boleh gunakan. Kalau guna Canva pun tak ada masalah. Jadi siapa yang baru nak explore pun bahagian rekografi mungkin baru nak buat poster ataupun katakan nak buat slide. Slide yang saya buat ni pun daripada Canva jugalah. Cuma adaptasi masuk dalam PowerPoint kan, pun guna Canva juga. Jadi Canva ni banyak kelebihan lah. Jadi pendanaan awal untuk siapa yang nak reka grafik, bersama dia percuma. Mungkin kalau siapa subscribe Canva Pro, adalah ciri yang tambahannya. Tapi kita guna yang free pun tak ada masalah. Dan sama dia hasil yang cepat lah, kita nak cepat kan. Jadi kekurangan Canva ni pula adalah banyak ciri-ciri dia yang tak boleh tandingi dengan aplikasi yang saya sebut tadi lah. Contoh macam kalau kita ada guna template kan, kita guna contoh macam template hari raya nak dekat dengan contoh macam hari raya haji lah ataupun hari adha kan. Kita kalau tulis je template mungkin berkaitan dengan hari adha ataupun masjid tulis mosque kan dalam bahasa Inggeris kan. Dia boleh tunjukkan template yang orang dah buat kan, orang dah sediakan. Kita boleh guna, kita boleh tukar warna, kita boleh tambah teks, buang teks, edit tu, edit ni, tapi kita tak boleh buat benda yang luar daripada tu. Contohnya macam kita nak bentuk tu berubah. Contoh macam sama kita nak tambah elemen tu supaya ada gradient ataupun kecurunan warna kan, atau kita nak tambah elemen baru, susah lah berbanding dengan kalau kita guna Adobe Photoshop, Illustrator ni boleh lah kan. Tapi dengan sama dia boleh kita boleh adapt benda ni dengan buat benda lain. Maksudnya kita boleh tambah baik dengan mungkin kita ambil shape ni daripada luar daripada Canva, kita masukkan gambar ke apa kan. Jadi Canva ni ada kekurangan yang kita boleh adapt, ni pula kita boleh adapt juga. Jadi kekurangan atas talian lah. Jadi atas talian ni kekurangannya adalah di mana kita kena ada internet sepanjang masa, kita edit, kita kena ada internet, kita nak edit sikit pun nak tukar teks mungkin kena ada internet. Tak ada internet tak boleh guna. Poster tu dah buat macam mana pun tak boleh guna lah. Jadi tapi kelebihan dia pula dalam atas talian ni adalah di mana dia auto save. Berbeza dengan kita guna Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, dia tak ada auto save lah. Dia ada kita panggil sebagai critical dia ada recovery state dia. Tapi dia tak sama macam Canva ni. Canva kita edit satu pun, kita ubah teks satu pun, dia dah edit, dia dah save lah. Jadi kalau kita buka dengan kat laptop ataupun kita buka kat handset sekali serentak, kalau kita apa kita edit kat laptop, kat handset pun dia akan berubah. Jadi itu kelebihan Canva dan kekurangan je lah, saya nak tahu. Jadi itu dah habis pasal Canva. Jadi Canva ni simple je, kita pun tak nak mendalam sangat kan pada bahagian ni. Jadi saya nak bagi beberapa tips lah, macam mana kita nak buat poster ataupun nak buat mungkin contohnya postcard ataupun kad bisnes. Walaupun Canva ni macam saya cakap tadi tak sehebat ataupun tak se-strong Adobe Photoshop Illustrator, tapi Canva pun boleh buat logo dari logo-logo ni logo yang kita cakap minimal ataupun simple lah. Tapi dalam masa yang sama okey je kalau siapa mungkin nak guna buat ada awal-awal contoh macam dia nak berniaga kan, ataupun projek kelas nak buat logo group kan, boleh guna Canva. Tapi kalau kita lebih ke arah macam lebih nak mendalam atau kita nak guna lebih bermakna, bermaksud, kita kena guna perisian lain lah. Sebab nanti kemungkinan kalau kita guna Canva logo ni, orang lain pun lebih kurang sama logo sebab kita guna template lebih kurang sama kan. Jadi dalam penghasilan poster ni ataupun apa-apa sekali reka grafik kan, kita nak buat saya cakap di logo, kad bisnes, contohnya kita nak design baju pun, kita nak buat kad air raya ke, ataupun kita nak mungkin nak buat poster yang print lah. Maksudnya kita ada beberapa jenis media media cetak dengan media sosial lah sekarang kita guna ni. Media cetak ni berkaitan kita nak hasilkan mungkin flyers, kita nak buat brochure. Jadi kat Canva pun boleh buat. Jadi sebelum tu saya nak bagi tips lah macam nak buat ni. Pertama adalah idea dan perincian. Jadi kita kena take note semua idea dan perincian yang berkaitan dengan poster yang kita nak hasilkan tu. Sebab dia boleh bantu kita buat lebih cepat lah dan juga lebih tepat. Kalau kita mungkin AJK media ataupun AJK reka grafik kan, mungkin dalam ni saya tak pastilah kos anda mungkin campur-campur macam saya sendiri artikel kan, tak ada kaitan langsung pun dengan reka grafik ni ataupun multimedia kita panggil. Tapi kita pun kena at least
dalam projek kita, mungkin kelas kita pun kita macam idea dalam group kan, kita brainstorm macam nak buat satu projek tu. Sama juga macam grafik ni, kita kena brainstorm juga apa dalam poster tu kita nak sampaikan, apa kita nak buat, design apa yang kita nak lakukan kan. Jadi contoh macam saya cakap tadi berkaitan dengan Idul Adha contohnya kan, ataupun poster berkaitan dengan Ramadan ke countdown sebelum Ramadan kan. Jadi kita kena tahu elemen apa kita nakkan, logo apa kita nak letakkan. So idea kat sini dan perincian ni kita kena detailkan, kita kena letak, kita kena tulis atau kita kena take note lah. Supaya nanti kalau kita dah buat satu poster, bila kita nak ubah ataupun kita nak kita nak present dekat mungkin ketua program kan, ataupun klien kita, macam saya freelance yang buat logo. Jadi macam mana kita nak kita kena minta diorang apa yang diorang nak, idea apa yang diorang ada dalam poster tu. Lepas tu bila kita present tu dia tak lari jauh. Mungkin kita nak ubah-ubah, dia nampaklah apa yang ahli tuju poster tersebut. Jadi yang keduanya adalah berkaitan dengan kemas dan relevan. Kita tadi dah banyak idea. Jadi tak dinafikan sepanjang saya dah lebih kurang dalam 5 tahun lah. 5 tahun dalam reka grafik ni. Daripada saya orang panggil noob kan, ataupun amatur lah dalam reka grafik ni sampai sekarang. Dah buat beberapa projek dengan pembina pusat sekalipun. Iaitu contoh macam saya dah buat projek dengan mesyuarat agung tahunan, beberapa design tu adalah saya reka grafik core-nya. Jadi kita nak buat satu design tu memang banyak idea daripada kita punya presiden pembina kan, ataupun pengurusi pembina kita, misalnya kelab, ketua kelab ataupun ketua program tu banyak idea dia bagi, dia nak itu, dia nak ini, macam mana kita nak susun, macam mana kita nak bagi dia kemas dalam masa sama dia sampai. Maksudnya kita cakap relevan lah. Sebab kita target audience kita siapa? Contoh macam pembina sendiri target audience adalah mahasiswa, orang muda, belia kan. Berbeza dengan ISMA ataupun berbeza dengan NGO-NGO kat luar, mungkin contohnya pemuda ISMA berkaitan dengan relawan ISMA, relawan muda kan, berkaitan dengan aktivism yang membantu orang-orang yang berkaitan bencana. Jadi macam mana kita nak approach diorang ni untuk diorang ambil tahu tentang poster ni, ataupun siapa orang luar yang nak sampaikan sumbangan nak melalui siapa, kita nak buat poster macam mana, berkaitan dengan bencana apa. Contoh macam baru-baru ni bencana di Melaka kan, banjir. Jadi saya buat poster untuk pemuda ISMA, relawan muda kan. Macam mana kita nak guna gambar daripada mana, sebab kadang orang take note juga, ini gambar ni macam daripada banjir tempat lain ni, kita main guna je, tak boleh juga. Resource pun kita kena ambil tahu juga macam mana. So dan sama dia relevan. Janganlah kita contoh macam buat poster untuk Ramadan contohnya ataupun ni, tiba kita guna elemen sukan. Kita buat poster Ramadan, tiba ada bola lah, tiba ada ada apa ni, ada macam badminton kan, ada satu court dalam tu, ataupun kita panggil ikon-ikon yang tak perlu kan. So itu maksudnya kita kena kemas dan relevan ni. Jadi yang ketiga adalah, maaf, jadi ini contohnya yang saya bertunjuk lah. Pertama, kedua, ketiga. Jadi saya ambil ni daripada Shopee je. Jadi kita tengok sikit kat sini, ni daripada penjual yang berbeza lah. Cuma kita boleh nampak macam mana poster ni dia approach pada orang. Macam mana dia tunjukkan kekemasan dengan relevannya dengan dia apa yang nak jual barang. Itulah contohnya cara kita nak buat poster. Contohnya apa yang kita nak sampaikan dalam poster kita. So yang pertama ni nampak sangat mudah, sangat tak ada benda lah, just barang tu je kan. Yang kedua ni nampak kemas dan mudah lah. Cuma kalau kita tengok kat sini, sebenarnya bagi siapa yang dah biasa design, ni kurang kemas lah, sebab tengah ni dia tak nampak apa yang tulis kat sini. Mungkin gambar ni tak jelas lah, tapi kalau kita tengok kat bahagian kanan ni, paling hujung sekali, kita boleh cakap kemas, relevan dan sama-sama dia menarik. Jadi kita jangan fikir kemas dan relevan ni, poster itu tak boleh menarik, poster kita mesti bosan, tak ada. Kemas dan relevan ni lah boleh bantu kita poster tu lebih, orang cakap cantik lah. Dan sama bila orang tengok tu tak sakit mata. Macam tu lah. Jadi kita nampak sini, dia letak pun informasi yang penting pun kita dah nak tahu. Ikon ni dia ada apa, HDMI, VGA, headphone. Jadi kita boleh nampak sini dia kemas dalam masa sama. Mungkin sebab ini saya rasanya monitor gaming kan, so dia letak karakter game kat sini contohnya. Untuk nak cakap yang pada orang kat luar sana yang mungkin nak gunakan monitor untuk main game kan contohnya, dia buat poster macam ni. Contoh macam tu lah. So kita nak approach pada orang macam mana. So kita boleh nampak contoh kat sini lah. So yang ketiga adalah berkaitan dengan amal dan latihan. So jujurnya memang saya sepanjang buat poster ni, kalau kita tak ada macam kita berlatih, kita regulate kita punya skill kan, tak kisahlah skill apa sekalipun, bercakap di hadapan ke, kepimpinan kan, termasuk yang kali ni kita belajar pasal reka grafik. Kalau kita tak amal, kita belajar je dalam kelas mungkin, tapi kita tak ada apply ataupun kita tak ada gunakan dalam latihan kita, lama-lama kita akan kita panggil sebagai berkarat lah kan, kita akan lupa lah.
So dalam yang pertama tadi saya ulang balik berkaitan dengan kita punya idea dan perincian, kemas dan relevan, dan yang terakhir adalah berkaitan dengan amal dan latihan. So kita dah tahu semua ni, kita mungkin pada peringkat awal kita dah boleh buat poster untuk poster quote ataupun poster yang kita cakap quote daripada hadis ke, ayat Quran ke, kita quote daripada tokoh-tokoh ke. So nanti kita boleh upgrade. Kita amalkan yang kita dah biasa buat poster tu, kita upgrade pula pada poster, mungkin poster program. Poster program lebih susah sebenarnya sebab ada mungkin nak letak gambar orang, tokoh kan. Ataupun dia ceramah, kita nak letak gambar lecturer kita ke, gambar apa ni, kita punya pengurusi ke, kita punya mungkin pengisi tu lah, ataupun apa yang kita panggil sebagai penceramah. Jadi macam tu lah. So lepas tu kita boleh mungkin buat poster berkaitan dengan yang perlu dicetak. Sebabnya bila dicetak ni kita kena tahu dia punya marginnya, dia punya apa kita panggil, bila print tu ada sengit ke, ada yang tak kemas ke, ada yang terpotong ke. Jadi benda ni semua kalau kita tak praktis, kita tak try, kita tak tahu apa hasilnya. Kita buat macam ni, kita tak, contoh macam kita tak post, kita tak tanya orang, okey tak ni poster ni, kita tak tahu. Kita macam shot sendirilah. So sebab tu lah kita amalkan dan latih, berlatih lah banyak-banyak. So kita dah habis bahagian pertama, iaitu bahagian teori. Sedikit pack sebab kita kejar masa sikit kan. So lepas ni kita ada berkaitan dengan practical lah, practicality. So maksudnya pada peserta, mungkin saya tak nampak korang sebab saya tengah buka slide penuh ni. Full screen, jadi saya minta mungkin semua dalam ni boleh buka siap-siap Canva. Siapa yang belum login boleh login, siapa yang tak ada account boleh buat account terus. Kalau siapa gunakan komputer, mungkin boleh buka tab baru, buka terus Canva. Mungkin pada siapa yang menggunakan phone, tekan home terus, jangan tutup Google Meet ni. Mungkin boleh dengar apa yang saya ni lah sampaikan, dan sama kita follow sama-sama. So saya ada slide nanti mungkin JK boleh share, tapi saya akan tunjuklah step-stepnya. Kita dalam slide pun ada step macam mana nak buat poster. Kita akan buat poster simple lah depan ni, poster Instagram. Jadi lepas tu kepada mungkin siapa yang nak terus buat, nak sama-sama buat tak ada masalah, mungkin nak tengok saya present ataupun berceloteh ni pun tak ada masalah. Lepas tu nanti kita lepas ni, kita akan ada, saya tunjuk sedikit hands on lah macam mana saya buat poster gunakan Canva ni. Jadi mungkin kita akan rehat seminit, kalau siapa ada soalan boleh bertanya lah. Jadi kalau siapa yang belum login boleh, saya cakap tadi, login buka Canva siap-siap. Mungkin kalau buka dua peranti senang lah, satu buka komputer kan, satu buka kat phone lah, tak ada masalah mana-mana. Asalkan kalau boleh saya minta semua dalam ni kita nak, sebab kelas online ni memang akan sedikit bosan lah, melainkan kalau kita buat sama-sama. So nanti kita boleh, nanti akan ada pertandingan lepas ni, saya dimaklumkan juga. So mungkin korang dah boleh dah biasa, at least daripada satu program ni kita dah tahu nak buat poster, macam mana nak buatkan poster. Okay, InsyaAllah, kita rehat sebentar. Mungkin moderator boleh cerita sikit pasal pertandingan nanti. Apa kan cara? Saudara Khairi. Okey, baik. Semua nampak slide saya? So sekarang kita dah pada siapa yang mungkin nak follow pada nak buka Canva, boleh terus buka Canva.
So yang seperti siapa tengok slide ni, Canva ni ni layout bagi siapa yang menggunakan phone lah. So layout phone berbeza sikit dengan layout komputer. Cumanya lebih kurang je. So maksudnya mungkin kita panggil sebagai placement dia ataupun mana dia letak tools tu kat mana. Kalau siapa gunakan phone, di kena tekan sikit lah. Kalau siapa gunakan komputer, dia kat belah kiri, siapa yang dah biasa bertekan lah. Tapi so pada permulaannya, saya cakap tadi, tips pertama adalah idea dan perincian. Contoh macam kita perincian, kita nak buat poster untuk Instagram. So poster Instagram kita kena tahu saiz dia petak ke, saiz dia memanjang ke, ataupun saiz dia menegak. So kita ada limit lah. Kalau kita buat panjang sangat, mungkin dia terpotong kat Instagram ataupun dia tak boleh tunjuk pun. Kita kena buat multiple posting lah, baru nak nampak lawa kan, tak ada masalah. So untuk siapa yang gunakan phone, mungkin bagi siapa tengok slide ni, nampaklah kita boleh nampak sini kat bahagian yang bawah Canva permulaan tu adalah kita punya interface, di mana atas sekali adalah macam mana kita nak, apa yang kita nak search. So lepas tu create design, lepas tu bawah tu banyak lagi template. So siapa menggunakan phone boleh download siap-siap lah, mobile ataupun siapa menggunakan tab ke, apa-apa sekalipun boleh download lah siap-siap. Untuk siapa gunakan komputer, boleh buka tab baru lah, just login saja. Baik, so sekarang ni sebelum kita mungkin pilih template mana yang kita nak, kita pilih dulu size apa. Dalam Canva ni kita tengok size dulu baru kita pilih template. Sebab kadang kita mungkin template tu kita search template macam cakap tadi, mungkin Raya Haji yang ada dah, kita search ada dah, mungkin dia ada banyak size. Ada untuk Facebook, ada untuk Instagram, dan dia mungkin ada yang untuk print, ada yang untuk kad raya kan. So berbeza dengan apa yang kita nak. So nak senang tu kita search dulu Instagram post ataupun Instagram peta square kan, post. So bila kita dah search macam ni, tengok kat sini, kalau kita search Facebook ada banyak, Facebook ad, Facebook application ad, cover, event cover, post. Instagram pun ada yang untuk story, untuk apa ni, posting. Jadi kalau siapa yang biasa gunakan Reels pun boleh buat Reels juga dalam Canva ni. Jadi Canva ni pun ada option nanti untuk menggerakkan ataupun kita panggil transitionkan pada poster tu. So dia ada gerak-gerak sikit lah. Nanti ada slot, nanti saya akan tunjuk. Baik, so kita share dulu apa kita nak buat. Okay, so sekarang ni pada siapa yang pergi buka Canva sekarang, tak ada masalah nak search sendiri ke, maksudnya dia nak buat poster untuk Facebook, boleh teruskan, nak buat poster untuk Insta, tak ada masalah. Semua kali ni saya pilih Instagram post lah. So kita pilih yang blank. Instagram post ni biasanya memang petak. So kalau kita mungkin nak lebih, memang nak lebih hati-hati, kita boleh Instagram square post lah. Sebab dia ada yang horizontal, yang vertical. Cuma yang square ni biasanya dia petak, so dia universal sikit. Kita boleh post kat mana-mana lah, senang nak guna. So pilih yang blank. Ataupun sebab yang blank dia akan tunjuk canvas lah. Contoh macam siapa mungkin pilih size yang berbeza, ambil juga yang blank. So nanti lepas ni baru kita pilih template mana yang okey. So sekarang ni bagi siapa yang menggunakan phone, dekat bahagian dah pilih template tadi, kita akan nampak interface petak lah. Saya tak tunjuk kat sini, tapi petak kita punya canvas kita panggil lah, kita punya artboard. Macam-macam nama lah, kita punya kertas, contoh ada orang cakap kertas ataupun tempat nak letak tu. Kita punya layer pertama ke. So bagi siapa menggunakan komputer, dekat tengah tu memang ada warna putih lah, tu blank, maksudnya memang tak ada apa kan. So kalau dalam Canva, dalam phone dia sama juga. Cuma kalau dekat bahagian bawah kanan, dia tulis tambahan, kita tekan kat tambah tu, ini kita akan keluar satu, kita panggil drop down drop down menu kot, lebih kurang macam tu. Dia ada pilih template, upload, photo, element. So ini kita cakap sebagai drop down kita punya option lah, tools option. Beza dengan siapa gunakan komputer, dekat bahagian kiri tu dia ada template kan, boleh tekan kat template tu. Dia mungkin ada logo ataupun dia ada tulisan template lah. So kat situ kita pilih template mana. Contohnya macam kali ni kita nak buat poster berkaitan dengan sukan. So saya pilih sport lah. So masa ni saya buat kelas untuk, masa ni memang tengah naik COVID, so kita nampak ada banyak berkaitan dengan coronavirus kan. So sekarang kalau kita nak post apa, mungkin sekarang banyak berkaitan dengan Deepavali kan. So mungkin nampak banyak ada punya template tu. So sekarang kita search apa template kita nak, mana yang sesuai. So korang cari. Contoh macam kali ni kita nak buat poster program, poster untuk sukan, futsal lah. So saya jumpa yang menarik berkaitan dengan, walaupun dia cricket season, tak ada kaitan, cuma saya boleh ubah, kita boleh ubah sesuai lah. Masa ni kita nak guna Canva, kita nak ubah template dia untuk jadi sesuai apa yang kita nak buat. So kalau untuk siapa guna Canva ni, just untuk selingan lah, saya bukan tak galakkan, cumanya kalau saya sendiri pun guna Canva, lebih suka gunakan dia punya template. Saya tak buat daripada kosong lah.
Sebab kalau kita nak buat benda kosong, susunan dia sedikit susah. Betul saya cakap, dia mungkin ada layer option juga di mana kita boleh gerak-gerakkan ikut layer dia. Tapi bila kita nak pilih layer tu, dia kalau complicated dia ataupun sempit sangat, dia mulalah tergerak yang lain lah. Itulah dia sedikit, kita panggil renyah sikit, susah sikit. So better guna template yang free yang memang dia pun tak claim kan, kena bayar. So kita gunalah apa yang ada. So itulah best pasal Canva ni. Kita tak perlu risau. Resource-nya sangat banyak. So pilihlah template apa yang korang nak. So kali ni saya pilih yang cricket season ni. So kita nak edit poster. So ini dah poster yang dia dah bagi. So kalau kita perasan, mungkin siapa yang nampak kat slide saya ni, dia ada gambar, dia ada placement dekat logo, dia ada tulisan sikit dekat atas, dekat tengah, dekat bawah. So kalau kita nampak, yang paling tebal, yang paling besar adalah kita panggil sebagai tajuk dia ataupun title font ataupun title wording kan, ayat. Macam kalau kita guna Word pun sama. So kalau kat bahagian atas kiri ni, yang tulisan yang warna putih ni, kita panggil sebagai subheading. So yang pertama tadi heading, yang kedua ni kecil sikit ni subheading. So yang bawah kita boleh panggil sebagai subtitle lah ataupun detail yang kita nak letak. Yang bawah kanan, yang warna biru tu tulisan ada nipis. So dalam kita buat poster ni, kita kena ada mungkin poster program lah. Poster code tak perlu sangat. Poster code kita just ada satu tulisan yang sesuai untuk dibaca, senang dibaca, jelas lah. Dan juga tak berapa tebal, tak berapa besar. Dia maksud kita nampak dia lebih mudah untuk kita baca lah ataupun orang yang kita nak untuk dibaca kan. Jadi so kalau kita nak buat poster code, mungkin siapa dah nak buat poster code sekarang dah buka Canva kan. So kalau kat template tadi cari yang code lah, code poster. So macam ni kita nak buat sukan, kita sukan. So inilah yang saya pilih. So macam saya cakap tadi, kita dah menyunting ataupun edit lah. Menyunting dalam Melayu kan. Edit poster ni kita kena bagikan, kita kena buat secara minimum. Minimalkan kita nak ubah apa tu. Sebab kita nak cuba kekalkan susun atur. Susun atur ni maksudnya dia punya macam mana dia letak placement logo, placement gambar, placement tajuk ataupun dia punya detail. Berbeza dengan ubah warna. Kalau nak ubah warna, ubahlah warna apa sekalipun asalkan dia sedap mata mandang lah. So kalau kita tahu kan, siapa yang mungkin tak payah cakap tak pernah buat poster pun, mungkin kalau kita macam ikut logik, kalau kita ada kertas putih, kalau tulisan kita kuning tak jelas lah, tak nampak kan. Ataupun mungkin kalau kita tak oren pun kurang menarik. So sama juga. Macam itulah kalau nak pemilihan warna. Cuma kali ni kita cakap pasal susun atur ni, bagi dia konsisten. Cuma kita ubah sikit-sikit bagi dia untuk suitable untuk apa yang kita nak sampaikan. Baik, dalam masa yang sama tak terlalu letak banyak informasi. Contohnya kita nak buat poster program kan, kita dah tahu dah yang paling besar ni cricket season kita nak ubah kepada futsal contohnya. Yang atas tu kita nak letak jom sertai, yang bawah tu mungkin kita boleh letak detail-detail follow Instagram atau social media kami contohnya tu kan. So yang placement logo tu boleh ubah pada logo contoh macam pembina, ubah logo pembina. Yang gambar tu pun kita boleh ubah gambar macam ni, gambar cricket kan, so kita boleh ubah pada gambar orang main bola ataupun futsal lah. Baik, so apa yang kita nak buat adalah, so sekarang kita nak edit text. So mungkin apa yang saya sekarang ni adalah teks kita panggil sebagai heading kan, teks pertama lah besar. So bagi siapa yang gunakan phone, dia dekat bahagian bawah ni ada satu bar. Kalau siapa tengok kat arrow yang bawah ni, merah ni, kita tengok ni dia guna font Costa Rica. Edit ni kita nak edit apa yang kita nak letak effect kan. So yang mungkin ada nampak gambar sebelah tong sampah tu, duplicate lah. Yang tong sampah tu delete lah macam biasa. Mungkin siapa yang tengok arrow ni ada bintang, ni kita yang edit yang ini, yang is cricket season. So itu adalah font Costa Rica. So siapa mungkin gunakan poster lain, berbezalah dia punya font. So saya tak pasti kalau korang guna poster yang sama nanti ataupun berbeza. Banyak font-font yang dia dah guna tu memang kita boleh recycle, kita boleh guna baik lah yang sesuai dengan poster sebab dia dah susun kan. Kita just kena ingat nama je lah. Sebab biasanya memang font ni memang free, tak ada masalah. Baik, so kita nak edit mengikut kita punya kita punya apa yang kita nak untuk poster kita lah. Macam cakap tadi, perincian kita dah ada kan. So kali ni saya nak ubah pada pembina BP, clash, titik bertini, futsal. Tu ada tanda seru lah. So bila kita dah edit sini, yang bawah ni kita kalau siapa gunakan phone dia enter lah. Tapi kalau siapa, kita just tekan klik kat luar saja. Siapa yang gunakan komputer senang lagi lah, tak ada masalah. Tapi beza adalah dia punya layout di mana dia punya detail kat bahagian atas lah, bahagian bar kat atas. So siapa gunakan phone kat bahagian bar bawah lah. Berbeza, banyak juga beza tapi kita boleh senang faham. So untuk tukar warna, size dan juga jenis font ni, macam cakap tadi dekat bahagian bawah lah. So kalau siapa yang gunakan phone, okey, dekat mungkin ada anak panah ke kanan, kita tekan-tekan lagi, dia banyak lagi lah. Kita boleh ubah size dia, kita boleh ubah dia punya
efek contoh macam dia, kita nak ada letak shadow boleh buat kat situ juga. Kita nak macam dia terangkat sikit kan ataupun glowing, kita boleh buat kat situ juga. Ataupun nanti kita nak letak efek untuk dia bergerak pun boleh juga. Cuma kali ni saya nak ajar untuk buat poster yang simple lah untuk kita post kat Instagram kan. Baik. So sekarang ni apa yang kita nak buat adalah kita nak tukar gambar. So kalau siapa pilih poster yang ada gambar, mungkin siapa ambil poster quote kan, ataupun kita edit poster quote macam dalam ni, poster ni kat bahagian depan. Dia poster yang mungkin quote dekat bahagian belakang. So kita kena klik betul-betul kat bahagian belakang tu. Lepas tu kita cuba gerakkan. Kalau tu gambar dia, kita boleh tekan right click lah, delete, ataupun kita boleh terus pergi dekat bahagian kiri siapa guna komputer, ada foto. Kita boleh terus replace lah. Siapa gunakan phone dekat bahagian bawah ni. So kalau kita tengok kat sini, disebabkan kalau kita pasang dia ada warna biru, dia ada layer lah. Dia ada itulah layer ataupun kita panggil dia punya ada satu tint ataupun satu warna yang di mana letak depan tu supaya letak efek warna kebiruan sikit lah. So kita kena alihkan. Mungkin siapa gunakan poster lain, kalau nampak macam warna dia gelap, mungkin sebab dia edit ataupun dia ada satu layer kat hadapan dia. Waktu kita kena gerak-gerakkan sikit. So dalam case ni, poster ni dia ada warna biru ni. So kita gerakkan dia. Bila gerakkan dia, baru kita pilih gambar kat belakang tu. Kita pilih gambar kat belakang tu, kalau siapa nak tukar, kita siapa gunakan phone, kita kena tekan tambah lah. Kita kena replace dia pada yang lain. So ataupun kita nak buat efek. So kalau kita perasan, ni just mungkin selingan, kalau kat bahagian toolbar kan, dekat bahagian bawah tu dia berubah. Apa yang kita tekan atau apa yang kita klik dia berubah. Contoh macam kalau kita klik gambar, dia ada efek berbeza lah. Maksudnya dia ada toolbar yang berbeza. Dia replace, efek, filter. Kalau siapa gunakan tekan font tadi, font apa nak guna, size font, warna font, efek pada font tersebut. Berbeza lah. So kali ni kita nak tukar gambar. So sebelum kita tukar gambar, mungkin kita rehat sebentar, setengah minit rasanya, untuk mungkin siapa nak tanya soalan atau siapa mungkin saya terlalu laju ke, bercakap lah. Sebab saya tak perasan apa ni, masa ni. Jadi kalau ada teguran pun boleh sampaikan juga. Mungkin terlalu laju ke atau apa-apa. Baik, kita rehat sebentar. So mungkin siapa yang tengah edit tu boleh edit lah lagi. Boleh edit mana nak ataupun nak tanya ataupun dah start ke, tak masalah. Okey, baik. Kita teruskan lagi. So mungkin gambar ni mudah lah, tak ada masalah. So korang jangan intense sangat. Kalau ada soalan tanya terus. Kalau apa yang mungkin tertinggal ke apa, boleh maklumkan terus lah. Baik. So sekarang ni kita akan kita akan tukar gambar. So siapa yang mungkin dah tukar gambar, dah godek-godek yang dah lebih jauh pergi, tak ada masalah. So saya tunjuk prosesnya step by step juga. So macam sekarang ni adalah kita ada beberapa gambar. Macam sekarang saya cakap tadi saya nak guna gambar yang berkaitan dengan bola, futsal. So saya hit soccer lah, bahasa Inggeris lah. Sebab gambar ni base Amerika kan. So kalau bahasa Inggeris lagi banyak gambar kita boleh gunakan. So kalau kita perasan kat sini, ada yang macam pro tu, itu kita tak boleh guna, kena bayar. Kalau kita guna juga, dia akan letak watermark lah. So bagi siapa yang mungkin nak upload gambar, macam dalam kes ni kita tengok kat sini, kita nak upload gambar yang lebih kurang logo pembina, tapi bukan logo pembina, just contoh saja. So gambar tu kalau boleh tak ada yang, kalau nak letak logo tak ada latar belakang lah. Di mana kita cakap sebagai PNG logo ataupun transparent bahagian belakang dia.
Siapa yang mungkin nak letak gambar tokoh, memang kena tak ada bahagian belakang lah. Mungkin siapa nak letak gambar biasa atau gambar macam pemandangan, kita ambil gambar mungkin jogging yang hari ni contohnya, lepas tu kita tiba-tiba pasal quote kan, nak buat poster yang kita panggil sebagai poster yang boleh contoh quote-quote yang kita fikir kan, kita boleh guna juga untuk posting, untuk personal boleh, untuk kelab ke, untuk apa kan. Jadi nak upload tu kita boleh pilih kat upload. Kalau siapa nak foto kat bahagian nak cari foto kat yang sedia ada, boleh cari kat foto lah. So cari yang mana yang berkaitan. Nak letak banyak gambar tak ada masalah, asalkan pandai placement lah dan juga editing dia. So bagi siapa yang upload, just upload je lah apa yang kita nak cakap tadi. Cumanya macam biasalah sebabkan ni account free kan, so bukan tak ada limit, cuma kita kena faham ni aplikasi orang kan. So kita kena hati-hatilah apa yang kita upload tu. Kita kena fikir 2-3 kali juga kan. So harap yang berkaitan lah saja ataupun mana kita nak buat kerja. Baik. So bila kita dah upload, kita nak guna, kita just klik. Biasanya yang mana dah upload, dia akan tunjuk lah kat image atau siapa yang upload video kat bahagian video lah. Siapa yang gunakan komputer, memang tekan je, dia dah ada drop down kat situ bahagian bawah tu. So ni phone punya interface dia berbeza sikit. Bagi siapa yang nak keluar dari sini, boleh tekan pangkat kat bahagian bawah ni lah, bulat. Baik. So kalau kita perasan, saya dah pilih gambar bola yang pertama tadi lah. Just masukkan je, dia terus replace, tak ada masalah. So okay. Okay. So sekarang ni kita dah saya dah ubah gambar. So kita nak ubah ni pula, nak ubah dia punya logo kan. Kita jalan ni logo kita panggil sebagai globe punya logo lah, dia nak masukkan. So untuk siapa yang macam dah edit ayat tadi, boleh teruskan edit lagi. Siapa yang dah edit gambar, boleh terus gambar. So macam kita boleh pasang kat sini, saya dah ubah dia punya ayat heading dia, Pembina PP Clash Futsal. Lepas tu atas ni saya dah ubah pada Ayu sertai pembina contohnya. Bahagian bawah ni saya dah ubah pada ikuti media sosial Pembina Batu Pahat. So kita kat sini dia bahagian wording ni, teks ni dia memang saya dah ubah siap-siap. Yang gambar ni pun saya dah upload mana yang saya cakap dah upload, saya just gunakan. So kat kiri ni kita boleh nampak gambar yang memang ada kat Canva. Yang bahagian kanan kita just upload lah sebab dia tak ada. So ada beberapa mungkin gambar tu kita tak jumpa kan, yang cantik, yang lawa. Kita boleh cari dekat Google, kita boleh cari dekat Free Page, kita boleh cari dekat Chaticon untuk ikon lah. Kita boleh cari dekat Pexel untuk gambar. So sekarang ni saya dah ajar tadi macam nak upload. So macam ni kalau kita nak buang ataupun kita nak tukar dia punya bahagian latar belakang kan. So saya ada cadangan sikit lah untuk gunakan PixArt. Siapa yang pernah gunakan PixArt, Snapseed, ni Google punya apps, ataupun remove.bg lah, lebih mudah. So kalau kita katakan gambar tokoh, bahagian belakang ni mungkin contoh macam walaupun warna hijau, lagi senang kan kita edit sebab dia kontra. Masuk dalam remove.bg, so kita download yang baru yang mana gambar bahagian belakang tak ada lah. So kalau mungkin siapa gunakan komputer ataupun PC, laptop ke apa, kalau siapa gunakan remove.bg ni latar belakang tu macam banyak kan. Contoh macam dia ambil gambar dekat pokok bunga pula, so kita nak buang belakang tu, kalau siapa gunakan komputer senang sikit lah sebab ada mouse kan. Siapa gunakan phone sikit susah lah. Cuma remove.bg dia makin lama makin bagus lah, dia boleh detect makin tepat lah. So bagi siapa yang ada subscribe Canva Pro, dia dah ada option tu, option untuk buang background lah. So memang ada kelebihan sikit lah siapa yang subscribe. Tapi dah free pun tak ada masalah. So kalau logo ni siapa tengok kat sini, saya just download daripada Flaticon lah. Just masukkan je. Baik, so sekarang ni saya cakap tadi dia ada 3 jenis font lah, heading, subheading dan body text. Body text ataupun kita panggil subtitle lah juga. So dia kecil, besar, tebal dan kecil. Lepas tu yang tengah tu dia macam boleh baca, kita panggil sebagai regular font kan. Yang bawah sekali kita panggil, kita dah kecil kan, kita panggil thin, dia lebih nipis. So option-option ni main peranan lah supaya kita lebih, saya cakap tadi tak, contoh macam kita tajuk guna heading, dia punya detail guna heading, nanti orang keliru mana yang kita nak baca dulu. So biasanya yang besar ni orang senang baca. Ada di effect lah, mana yang korang baca dulu, yang lebih tebal, lebih besar. So subheading orang akan baca yang kedua, yang body tag yang akan baca yang last sekali. So di mana dalam sekarang ni banyak informasi kan, maksudnya ujung jari kita slide-slide je kan. So kita nak orang baca tu dia dapat faham, oh ni program futsal ni. Kita nak tarik perhatian orang kan. So kita kena, apa yang kita nak guna tu bersesuaian. Sebab tu lah kita tahu tadi relevan lah. So font ni pun nampak lebih sukan kan, lebih kita panggil sporty lah. So kat bahagian bawah ni, dia teks-teks ni ada banyak lah. Dia ada yang mungkin efek yang dia dah sedia sekali dengan teks tu. Dia tak boleh nak diubah lah. Siapa nak guna tu tak ada masalah. Tapi saya lebih suka kekalkan pada konsistensi lah. Konsistensi je berkaitan dengan poster tersebut. Tak nak lari jauh tapi menarik juga, tak ada masalah.
So kita dalam macam tu tadi, poster ni dia dah okey, cuma saya nak tambah detail berkaitan dengan masa dan juga tempat. Masa dan tarikh rasanya. Okey, so saya gunakan subheading, masa dan tarikh lah. So kalau siapa yang tambah ni dia akan jadi macam ni, dia akan simple. So dia akan guna open sans ataupun nama font tu lah paling simple. So macam kalau kita nak tahu kita nak ubah apa, dekat bahagian bawah ni kita tekan open sans. Kalau siapa guna komputer kat bahagian atas. So ayuh sertai pembina yang bahagian atas ni dia gunakan sama font yang katamaran bold lah. So saya guna benda yang sama juga. Subheading saya ubah pada katamaran bold dan saya ubah pada 5 November 8 pagi. So kita at least tahu yang dia tak lari jauh daripada font yang keseluruhan poster ni guna. Kita tak tambah font yang berbeza lah. So dalam kita buat poster ni dan kita nak kekal kekemasannya, kita jangan lebih daripada 3 ataupun sebenarnya kita biasanya memang saya guna 2 je, 2 jenis font. Font yang pertama biasanya heading memang berbeza, memang heading sebab kita nak nampak cantik. So tak semestinya kita guna font yang katamaran bold lah, seperti Costa Rica ni. Dia Costa Rica ni lebih bold, lebih tebal, lebih sporty kan. So dia panggil sebagai font yang khas lah, heading ataupun kita panggil sebagai display font. Berbeza dengan yang information font ni yang mudah dibaca macam katamaran bold, Montserrat ataupun Times New Roman, Arial yang sama waktu dengannya lah, lebih kurang macam tu kan. So kita pilih mana yang sama. So takkan kita tambah yang lain pula, tiba dah font yang contoh macam kita dah nampak dynamic kan kat sini, dia gunakan Costa Rica yang katamaran bold, tiba kita guna open sans ataupun kita guna Times New Roman. So tak ada kaitan lah. So macam nanti buatkan poster tu dah tak dynamic, kita panggil lah, tak apa-apa kemas. Baik, so kita sekarang dah sampai kepada bahagian akhir pada Canva ni lah. Kita tak lama pun, sekejap je. So kalau kita kat sini, saya pun dah ubah warna dia. Kat bahagian tadi warna dia sama macam warna atas, kita boleh guna drop eyedropper. Kita boleh klik saja warna yang kita dah nak guna tu, ataupun kita boleh pilih warna lebih kurang sama, ataupun memang dia dah sedia ada lah. So kita kat sini sebelum dan selepas posternya. So kalau kita sebelum ni, gambar dia lain, dia punya logo lain, dia punya tulisan pun lain. Kita ada tambah beberapa elemen juga. So yang dalam pembuatan poster, kita ada post production juga. Kita ada pre-production, production dan post production lah. Sama juga macam siapa mungkin dah bahagian multimedia, mungkin ada buat video ke ataupun buat filem kan, perfilman. So benda dalam grafik pun bukan sama juga. Sebelum kita nak post, sebelum kita nak present pada klien kita ataupun pada mungkin ketua program kita, kita kena tengok dulu apa yang problem, apa yang mungkin tak sesuai nak diletakkan. Contoh macam gambar mungkin kalau siapa buat letakkan gambar, mungkin gambar tu tak tutup aurat kan contohnya kan. So kita kena tengok juga tajuk dia, tarikh dia sama tak dengan detail. Lepas tu logonya macam mana, contoh macam mungkin dalam ni siapa daripada UiTM ni pernah buat poster untuk contoh macam kelab daftar kan, ataupun UiTM sendiri, kita kena tahu nak letak logo UiTM kat mana. Macam kita orang daripada UiTM ni, logo universiti kena bahagian atas kanan, logo kelab dekat bahagian bawah kiri. So kalau ada apa ni, dia ada protokol ni juga. Kalau kita buat design logo tu, kita design satu poster tu, tiba ada banyak badan kerajaan yang terlibat, contoh macam UiTM, ada UTSM, lepas tu ada UTM contohnya kan. So dalam poster tu, dia punya logo tu kena sebaris, 3 logo universiti tu kat bahagian atas kanan lah. Itu daripada segi protokolnya. So apa sekali kelab dekat bahagian bawah kiri. So senang cerita bila kita buat poster ni juga, siapa mungkin pernah join grafika ataupun designer untuk ISMA lah kan. So memang kita pun ada protokol juga, macam kita letak placement logo. ISMA dulu pembina, lepas tu and then kalau ada pemuda kita letak logo pemuda. Macam tu. Jadi dalam universiti ada, dalam kelab nanti kalau korang lebih ke arah profesional pun sama juga. So benda ni kena take note sebelum kita nak bagi pada kita punya ketua program atau kita nak posting lah. Itu memang penting supaya kita tak salah. Jadi kalau ada badan kerajaan yang lebih besar, contoh macam mungkin ada Kementerian Pengajian Tinggi, KPT, logo dia dekat atas universiti. Sebab universiti kat bawah KPT kan, contoh macam tu. So kita kena ambil kira lah benda ni, kita kena double check untuk sebelum kita posting kan. Baik, so dalam penyimpanan hasil poster ni, kita kena klik pada logo, icon save lah. Yang kita nampak ni dia ada arrow ke bawah atau ada macam ke arah tanah macam tu kan. So kita ada save as image, save as, share link, save with transparency. So siapa yang design logo, save with transparency lah, ataupun simpan dengan apa ni, kita panggil sebagai tak nampak bahagian belakang kan.
So mungkin siapa nak share link ni maksudnya kalau kita nak co-join ataupun nak design sekali dengan orang lain, tak ada masalah juga. Save estimate pun tak ada masalah, semua dia ikut gambar maksudnya size asal lah. So kita boleh guna option lain juga kalau apa yang dia offer tu boleh lah. So kekurangan pasal Canva yang biasa ni free dia tak berapa kita panggil jelas lah. Kadang gambar tu kita kena aku lah. So kalau kita mungkin nak besarkan apa semua tu, kita kena opt to kepada save Canva Pro lah. So tapi setakat ni memang tak ada masalah, poster ni pun okey, jelas sudah sampai dia punya matlamat. Mungkin kekurangan tak ada tempat kan, macam tak ada pusat kat mana kan. So kita kena betulkan nanti lah. So inilah poster yang dah settle, dah siap. Kalau tengok kat sini tak ada yang pecah, tak ada yang okey. So kekurangan cakap tadi tak ada tempat, tak ada detail yang kita kena letakkan, tempat kat mana pusat, takkan namanya pusat kat semua tempat kan. Lepas tu dia kita tengok nombor 5 dia lari pada November, 8 pagi tu okey lagi, 5 tu dah lari. So bila macam tu kita kena edit sikit lah. So best pasal Canva ni cakap dia dah siap edit, maksudnya dah siap save, kita just patah balik dan buat je lah apa yang perlu. Jadi poster ni ringkas dan menarik. So bagi saya nampak okey, dalam masa yang sama boleh share juga. Maksudnya kita tak perlu, kalau ada orang komen alah simpelnya poster ni, okey lah tu, asalkan ada poster yang dia tak ada poster. So jadinya Canva ni sesuai untuk kita melatih diri. Macam cakap tadi, kita nak amal dan latihan, kita nak latih buat poster. Lepas tu kita nak pengeluaran poster secara segera dan pukal lah, banyak kan contohnya. So just pengalaman saya. So bagi siapa yang baru dalam reka grafik ni, Canva ni memang satu platform sesuai untuk korang belajar ataupun tahu macam mana poster yang menarik dalam masa sama, okey, yang saya cakap approachable lah, orang suka boleh baca kan, boleh tengok. Bagi siapa yang mungkin dah lebih senior daripada saya, mungkin lebih hebat ke ataupun dah biasa dalam guna Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, jangan anggap Canva ni remeh. Saya gunakan juga. Contoh macam saya save dalam Canva ni logo pembina, saya save detail-detail pembina yang bersuai untuk buat poster tersebut. Just tinggal letak je, copy paste je kan, letak tarik-tarik, mana yang okey. So laju, dan walaupun kita kat luar kawasan, macam kita mungkin ada emergency, kita still boleh design logo juga. So mungkin dalam ni tak semua yang minat bahagian reka grafik ataupun just datang program ni kan. So kalau korang belajar benda ni, at least korang boleh gunakan untuk mungkin family korang. Kalau korang berniaga nanti boleh juga buat poster untuk korang punya perniagaan kan. Letak gambar, so gambar tu korang ambil gambar daripada handset, save dalam Canva. Mungkin kalau siapa yang nak buang background boleh guna remove.bg dan masukkan je. So nanti produk tu kita boleh letak dalam poster, kita letak tu sengit-sengitkan, letak sikit font, lepas tu kita gerak-gerakkan sikit, dan jadi satu poster yang kita boleh post harian. So tu yang berasal Canva ni, berbanding kita kalau guna Adobe Photoshop ataupun Illustrator, dia renyah sikit, dia leceh sikit. Tapi hasilnya memang tak nafikan lah, kadang lebih baik. Tapi kadang boleh juga menyebabkan lebih tak cantik lah banding kita guna Canva. So Canva ni macam cakap tadi, siapa yang mungkin beginner, gunakan untuk melatih diri, tambah baik, dan sama boleh implement dalam seharian lah. Kalau siapa nak buat hari-hari poster ataupun mingguan. Jadi kalau siapa yang dah lama dalam reka grafik ni, boleh guna Canva ni untuk buat poster yang lebih mudah, nak cepat, nak guna untuk hari ni, emergency ataupun keluar poster yang banyak. Contoh macam kalau masa saya dekat UTSM, join program yang berkaitan dengan MSS ataupun kita panggil Minggu Haluan Siswa. Minggu di mana kita berinteract dengan pelajar baru kan, kita nak buat poster banyak ni, satu hari tu kita nak posting dalam 20 poster, atau poster tu dia ada orang lah, kita nak letak frame. So dalam Canva ni kita just masukkan frame saja. Kita siapkan masukkan frame tu, di mana latar belakang tak ada, kita ambil gambar, masukkan frame. Kita boleh guna Canva untuk benda tu lah. So kita just save dan kita hantar kepada bahagian sosial media lah, siapa yang uruskan sosial media untuk post. Jadi itulah kegunaan Canva ni. Dia satu tools yang kita boleh gunakan untuk macam-macam perkara lah. So lagi-lagi banyak, makin lama Canva ni makin gempak juga, makin banyak ciri yang dia offer, dan makin banyak orang gunakan, lagi banyak template yang kita boleh aplikasikan. Contoh macam nak guna untuk buat untuk printing pun tak ada masalah. Even nak buat PowerPoint ataupun slide pun dia boleh buat juga. Baik, so sekarang ni kalau ada soalan boleh tanyalah. Kita rehat sebentar sebelum saya tunjukkan macam mana saya buat poster guna Canva. Soalan lah. Sementara tu kita akan rehat sebentar. Baik. Ada soalan daripada peserta. Saudari Siti Nur Aisyah tanya, dalam Canva ada feature gradient ke untuk background poster macam dalam Photoshop?
Oh, ada. So itu kelebihan dan kelemahan Canva lah. Dia ada tapi tak semua. Contoh macam kalau kita siapa tengok sekarang tengah buka Canva, saya akan tunjuk nantilah. Dekat bahagian elemen, ada elemen tu yang dia dah siap gradient. Kita just ubah gradient je. Tapi kalau macam saya cakap macam saudari Siti tu tanya pasal background, background memang ada jugalah dekat bahagian background. Nanti saya akan buka Canva lah. Macam mana kita edit bahagian background tu untuk dia ada ubah suai. Dia punya apa ni? Dia punya kecerunan warna tu lah. Cuma jenis kecerunan warna tu pun mungkin limited juga. So dalam masa yang sama, siapa mungkin contoh macam nak masukkan tulisan luar, macam sekarang kita gunakan Rumi kan, abjad biasa ni. Kalau nak masukkan tulisan Jawi pun okey, dalam Canva pun boleh. Tulisan lain saya tak pasti, tak pernah try sebab saya pun tak pernah ni kan. Kalau tulisan Cina ke ataupun kanji, saya tak pasti boleh, tapi saya rasa boleh tu. Cuma saya tak tahu macam nak tulis lah. Tapi tulisan Jawi, siapa yang mungkin ada keyboard Jawi kan, dalam Canva boleh juga. Cuma font ni tak banyak lah. Tapi Canva cuba untuk expand pada bahagian ni. So sekarang kita lihat sebentar. So untuk soalan saudara Siti nanti saya akan tunjuk jugalah macam mana gradient ni kita boleh gunakan juga. Baik. Wow.
Baik, insyaAllah. Jadi kalau saya akan teruskan lagi dengan bahagian sedikit hands on. Macam mana kita nak, macam mana saya buat poster gunakan Canva ni lah. Baik, sementara tu sekejap So ini kita tengok sini adalah bahagian satu poster simple lah. Maksudnya poster blank lah, tak ada masalah lagi. So berkaitan dengan soalan saudari tadi, background lah, kita nak gradient tadi. So dan kat sini kita boleh tengok sini lah, kat bahagian macam siapa gunakan komputer, dekat bahagian kiri lah. Dia punya, kita panggil toolbar dia, ada banyak lagi. So kalau kita kat background, so kita kat sini ada, dia punya kita panggil sebagai template gradient juga. Ataupun ini yang saya selalu baru gunalah untuk result bawah ni, so banyak lagi macam-macam. So siapa yang nak gradient tadi ataupun keturunan warna kan, kita boleh set gradient lah. So ada banyak pilihan. Saya cakap tadi, ni pilihan yang dibagi lah. Tak banyak tapi ada lah juga. So mana yang free kita boleh gunakan, contoh macam warna hijau ni ataupun warna biru ni mungkin. So kata kat sini, dia dah gradient. So macam mungkin kita tak suka warna dia, tak okey ke apa, kita boleh tekan kat bahagian sini lah. Dekat ada macam petak kan, background colour ni. So siapa gunakan phone ataupun gunakan tablet, dekat bahagian bawah rasanya, kat bahagian bawah kiri. So kalau kita tengok option kat sini, ni option yang dia offer lah kat toolbar ni. Kalau siapa gunakan phone kena drop down tu lah, ataupun drop up, saya tak pasti. Cuma kita boleh tukar warna dia, ataupun kita boleh, ni lah palette yang ada. So kat sini dekat warna biru bawah dia sama, dekat warna hujung dia je yang berubah. So kita boleh nampak, itulah limitasi kalau kita guna gambar ni. Tapi at least adalah gradient kita boleh gunakan. So ada gradient mungkin kita cakap macam warna asal ni terlalu lembut, kita nak macam merah sikit garang. Ataupun siapa macam daripada Johor sini kan, JDT, warna merah biru ni memang kesukaan lah orang Johor ni kan. So merah, biru, hijau, nak tampil hijau ni, biru, kuning biru tak sesuai. So kalau kita ada warna yang luar daripada yang tak ada kat sini, kita boleh check kat sini lah, document color, add new color. So kita boleh pilih lah mana kita nak. So bagi siapa yang dah biasa design ataupun siapa mungkin baru tahu, kat bawah ni adalah code, kita panggil color code lah. Kalau kita mungkin nak tambah, nak tengok color gradient yang okey, kita boleh cari dekat colors.com lah, colors.co, maaf. So, nampak pula. Colors.co. Color.co ni lah. So kat sini kita, dia ada banyak color palette yang kita boleh gunakan. Dan dia biasa free lah. Nampak ke saya punya ni? Okay. So kat sini, dia ada banyak option lah. So kalau siapa dah biasa guna Colors.co, kat sini kita boleh guna option yang sedia ada. Kita boleh explore atau kita boleh generate. Kita boleh tengok kat sini create a gradient ataupun explore gradient. Explore gradient dia akan tunjuk gradient yang biasa orang guna. So kita sini abjad-abjad ataupun nombor campuran ni adalah dia punya color code lah. Kita boleh copy dan paste masuk dalam ni. So tu cara kita nak ubah sesuai gradient kat bahagian belakang ni lah. Jadi untuk text pula ada juga yang ada gradient sebenarnya. Cumanya dia macam cakap tadi, ada yang tak boleh, ada yang boleh. Dia mungkin dah siap ada kat sini, kita boleh cari mana yang ada gradient, kita boleh ubah lah. Biasanya yang ini dia ada effect saja. Macam kita kat sini ada shadow, leaf, hollow, splice, echo. Jadi semua ni dia punya effect yang ada lah. Kita nak non pun boleh, curve pun boleh. So ini yang animate, ini kita boleh heading semua lah. Cuma kita nak ubah warna kat sini. Ni warna kita guna tadi, warna putih. So kalau kita nak tukar dia punya kepada ke arah gradient tu tak boleh. Tu kekurangan dia lah. Tapi kita boleh ubah transparency je, position dia. So itulah kita tengok Canva secara mudah lah. Baik. So sekarang ni apa kita nak buat adalah kita nak edit template lah. So macam saya tadi, saya cek Ramadan saja je. Mungkin walaupun Ramadan jauh lagi, tahun depan kan. So mungkin poster yang sesuai untuk malam ni saya nak ajar berkaitan mungkin Ramadan lah. Siapa yang mungkin nak berkaitan dengan macam mental health kan, ataupun berkaitan kesihatan, secara mental health. So ada yang free kita boleh gunakan, mana kita nak gunakan. Maksudnya kalau kita tertekan mana-mana poster template yang kita nak, lepas tu rasa macam tak okey, kita boleh tekan Ctrl Z lah. Ctrl Z ni maksudnya siapa gunakan komputer je lah kan. So Ctrl Z ni back lah, siapa gunakan Apple mungkin Command Z lah. So siapa gunakan phone ataupun tablet, tak ada keyboard kan. So kita boleh tekan kat bahagian atas ni lah, undo. Dekat bahagian kiri lah. So tengok kat bahagian kanan all change safe, mana yang dah berubah. So kita just undo lah. So sekarang kita nak buat berkaitan dengan contoh macam countdown Ramadan kan.
So mana yang sesuai, mana yang okey kita nak edit. So kita pilih template yang saya dah tunjukkan tadi. So yang ada macam ada crown ni yang berbayar lah, pro lah maksudnya. Mana yang free tu kita boleh gunakan lah. Macam ni tak ada, so kita gunakan lah. Ni nampak macam cantik, bagi saya kemas dan okey. Font dia pun macam saya cakap cantik kan. So kalau kat sini kita bagi-bagi sebagai heading lah, font yang besar dan juga kita nak kita nak gunakan sebagai tajuk dia. Jadi kat sini kita tekan lah. So just selingan. Jadi just selingan lah. So kita sebenarnya boleh animate benda ni, kita boleh tekan kat bahagian atas ni, kita boleh pilih lah. So dia ada fade ni. Ni untuk siapa mungkin nak buat poster yang bergerak lah. Jadi kalau ni tumble, so mana yang free kita boleh gunakan, mana yang berbayar dia lebih cantik kadang kita cakap kan. Dia lebih mungkin nampak macam menarik kan. So kita kena subscribe lah. Dan dalam masa sama, yang ni yang mana, sebenarnya mana yang saya cakap yang biasa ni pun nampak cantik juga. Yang ni brief, makin membesar lah. Dia just selingan So mungkin siapa yang tak nak guna, animate lah. So kita tekan pula. So dah hilang, okay. So macam ni kita nak buat countdown. So kita tengok kat sini. Elemen kat sini bagi saya dah okey. So macam cakap ni nak tambah gambar, kita pergi kat bahagian more lah. Kalau siapa gunakan ni, kat bahagian kiri more, lepas tu foto lah. Nak letak gambar kan. Contohnya kita nak letak gambar masjid ni, kita tekan. Dia mungkin bahagian kat depan kan, kita nak letak dekat kat belakang, kita right click dia. And then kita send to backward ataupun send to back. Okay, tapi sebelum send to back ni kita nak tahu lah, send to back ni ke belakang ke belakang terus. Send backward ni dia ke belakang satu tempat. So kita kalau mungkin nampak macam ke tepi, kita boleh middle kan, center kan lah. So kita besarkan. So mungkin ni, so kita letak kat backward lah, center backward. Center backward lagi sebab kita nak nampak yang elemen lain ni. Yang maksudnya yang macam rumput ni, tulisan-tulisan ni lah. So macam mana kita nak buat dia, macam saya kat ni, kita nak letak filter ataupun lebih gelap, kita boleh kat bahagian atas lah, kita tekan sebelah sini, kita boleh rendahkan dia. So kita nampak sini poster ni dah nampak lain sikit lah kan, sebab dah nampak dia punya faktor tambahan ni. Kita tak gambar sikit, nampak lebih, kita panggil mungkin lebih menarik lah. Satu orang kan, dia boleh cantikkan lagi. So ini gambar-gambar yang kita boleh guna lah. So mungkin sebab saya cakap kalau kita dah ada perincian poster apa kita nak buat, macam ni kaitan dengan Ramadan dah ada banyak kaitan dengan masjid ni, kita boleh letak lah. So macam ni. So dalam kita buat poster ni, kita kena tahu apa yang kita nak letak juga. So perincian tu kena yang step pertama je lah. So supaya kita tak macam bila nak timbul nak terfikir. Tapi kalau idea-idea tambahan tu selepas tu lah, selepas dah siap tu ada masalah pun sebenarnya. So sekarang ni apa yang kita nak edit, apa yang kita nak fikir. Macam kita nak buang ni, kita boleh buang ataupun kita boleh alihkan ke kiri dan ke kanan. So macam biasalah, kita yang ni dia punya arrow movement, kita boleh delete dan ini kita gerakkan lah ke bawah sikit, kita nak guna nanti. So yang ini kita boleh letak sebagai countdown. So mungkin lagi kita dalam berapa bulan kan, so banyak lagi, mungkin dalam 125 hari, saya tak pasti. Just random lah, so kita boleh letak kat sini, kita boleh ni. So kita boleh letak effect untuk bagi nampak cantik, bagi nampak macam sesuai. Dan shadow ada, so kita boleh letak directional punya besar. So ini apa yang ada pada gambar kita boleh gunakan. So shadow nampak macam okey, kita boleh letak lah. So untuk font kita tak boleh nak letak bold, kita nak letak italic kan, sebab dia kita panggil sebagai display font lah. Dia memang effect ni memang kat dia je ada. Maksudnya ni handwritten font lah. So kalau siapa nak cari font lagi banyak, boleh search lah. So untuk yang bawah ni kita tengok dia guna now. So kalau now ni, now font ni dia lebih kita cakap sebagai, dia berbeza dengan display font sebab dia ada option untuk dia boldkan dia. Nampak lebih bold lah, nak besarkan dia. So kat sini dia punya pointer untuk besarkan lah. So 98 macam okey. Kalau macam nampak sangat, kita tekan pada position, centerkan je lah. Center. Centerkan je, so kita gerakkan. So kita mungkin nak cakap lagi 125 hari lagi sebelum Ramadan. So jangan nampak besar, kita tarik dan kecilkan dan kita posisikan dia pada center. Kita gerakkan dia. So mungkin macam tak nampak sangat sebab tulisannya mungkin lebih sebab dia sublime dengan bahagian belakang ni. Yang belakang ni pun kita boleh letak lah dia punya gambar supaya dia punya lebih gelap lah, kita boleh ke bawahkan dia sikit.
Itu dia ada efek lah. So kita nampak dia, benda yang kita edit sikit pun dia dah boleh bagi efek yang menarik juga, yang kita boleh explore lepas ni lah. Pada siapa gunakan Canva, kalau saya biasa memang ajar kelas Canva ke, kelas Adobe Photoshop ke, Adobe Illustrator ke, memang waktu ni korang mungkin macam kekok sikit, tapi explore lah. Jangan rasa macam tak cantik poster ni. Masa pertama ni buat dulu, and then lepas tu masa tu lah explore, masa tu lah tengok mana yang okey, mana yang kita rasa menepati cita-cita rasa dan sama capai matlamat poster tersebut lah, lebih kurang gitu. So kita kat sini, yang sekarang ni macam gelap sikit macam okey. So ke arah ni sikit lah. Nampak macam kalau kita panggil dia berkaitan sikit lah dengan dia punya warna tema dia, sedikit keorenan, warna-warna macam pasir macam tu. So kat sini kita nampak kat sini lebih kurang dah hampir settle lah. Cuma mungkin kita nak tambah macam apa yang saya sampaikan ni mungkin apa yang saya ajar tadi lah, cuma kita implementkan balik. So macam, dan apa yang saya dah upload, macam ni dah siap logo Pembina Batu Pahat. Ni sebab ni Pembina Batu Pahat. So macam ni dia ke belakang, kita mungkin boleh right click, kita send to forward lah, bring forward ataupun bring to front, paling depan lah. So, kita boleh letak kat bahagian bawah. Kita gerakkan dia. Kita letak kat bahagian sini. So kita tak yakin dia kat tengah, kita boleh positionkan dia lah. Tapi dia kat tengah, dia tak ada dah left ataupun center, middle. Ini kat tengah. So ni poster mudah lah. Sebab tu saya cakap Canva ni memang mudah dan cepat lah. Berapa minit saya dah boleh hasilkan poster untuk countdown kan. Bagi siapa mungkin macam saya cakap tadi nak letak tulisan Jawi kan, kita kena pergi dekat je lah. Jawi tu, contohnya Jawi tu Rumi, ataupun saya tak ada keyboard Jawi tu Rumi pula, Rumi tu Jawi. Tadi keyboard yang contoh macam Ramadan. Bawah ni, copy saja masuk dalam ni. Mungkin boleh tambah teks lah, tambah teks. Apa-apa sekali pun tak ada masalah, heading ataupun side heading. So kita paste lah. Tu. Ni font yang dia ada. So ini contoh lah. Contoh saja, kita boleh tebalkan lagi. Dia buat semua, kita tebalkan lagi. Ramadan. So apa yang dia offer lah, kadang tak semua yang dia font yang untuk certain tulisan tu ada. So apa yang ada tu, itu kita boleh guna buat masa tu lah. So banyak yang saya boleh cadangkan. Kat sini font yang saya biasa guna, brushes, Grande Black, Grande, bukan ni script yang ni yang kat dalam lah dengan Grande Black ni. So mana yang ada yang kita boleh gunakan, gunalah. So yang sini ni adalah Open Sans untuk siapa yang nak gunakan bahasa Jawi kan. So Ramadan kita nak ganti ni nanti. Hari sebelum Ramadan dalam bahasa tulisan Jawi. So boleh juga, saya tak try lagi tulisan lain, saya tak pasti. Tapi boleh try lah, boleh explore dan boleh copy paste saja. So nanti dia boleh detect mana font yang sesuai untuk tulisan tersebut. So buat masa ni delete dulu. Maaf. So sekarang ni kita dah hampir selesai. So macam saya puas hati juga poster ni, walaupun nampak macam kurang kemas lagi, ada yang nak kena tambah, mungkin logo ni kena besarkan sikit. Kat bawah ni sebab countdown ni tak berapa banyak ayat lah. So kita tengok mana yang kita kena ni lah, sublime kan, kita nak kena letak. So kalau kita letak sini macam okey. So kalau kita nak ada elemen tambahan juga, kita boleh mungkin copy di sini. Best ya. Letak kat bahagian belakang ni. Okay, so kalau siapa nak zoom kat bawah ni lah, boleh zoom. Saya tak nampak, tak kurang jelas. Okay, so kita ubah warna dia. So macam tu lah. Ya Allah. So kat sini, so dah okey, macam ada placement dan dia lebih lawa, lebih kemas kat bahagian bawah ni. Kalau kita dah okey. So macam yang saya tambah tadi, macam saya tunjuk tadi, kalau siapa nak animate, boleh animate. Mungkin nak posting kat dalam Instagram kan, macam kat WhatsApp tak masalah. Ni kita nak macam satu ni, kita kalau siapa nak gerakkan satu ni je lah. Kalau kita nak gerakkan semua, kita pilih semua. Kita pilih yang kita tekan kat bahagian luar daripada posting, kita animate semua. So macam ni, ni kira okey juga. Ataupun rise, cantik juga. Pen, cantik juga.
Baik, ini untuk poster yang saya panggil sebagai poster countdown lah. Poster dia termasuk macam poster quote juga. Dia simple, dia copy paste dan boleh guna dia ayat tak banyak lah macam ni. So kita nak masukkan tokoh pun kita boleh upload saja kat bahagian upload ni kalau ada gambar tokoh. So macam yang ini kita nampak animate dia tak banyak. So kalau nak explore lagi, kalau boleh pergi kat bahagian element, ada banyak lagi yang kita boleh gunakan yang kita boleh nampak menarik. Contoh macam bintang ni, kita boleh letak lah. Kita nak letak kat sini, kita boleh gerakkan dia. Tu ni yang masalah bagi gambar ni bila dah terlalu banyak sangat layer dia dah dia sikit overcrowded lah. So kita mana nak minimalkan boleh, mana yang nak mana yang nak simplekan pun tak ada masalah. So inilah poster yang saya boleh buat sekarang, buat masa singkat ni. So mungkin siapa nak explore lagi, banyak lagi option kat bawah ni kita boleh tengok frame, grid, kita kena macam kalau nak belajar malam memang tak sempat lah. So kalau kita nak masukkan audio pun boleh, lagu dalam ni, macam saya cakap tadi kita nak buat poster bergerak kan, kita boleh guna yang ni. So yang ni masa kat atas ni ada timing berapa lama dia nak pen. So kalau 25 saat lama lah. So kalau kita guna macam 4 saat dia akan gerak selama 4 saat lah. Baik. So sekarang ni saya tunjukkan contoh macam poster yang saya dah pernah buat kat bahagian home ni. Ni contoh macam poster untuk course malam ni lebih kurang sama kan. So ini banyak pergerakan, ni saya guna template je daripada sini. KitKat Indoor ni saya ubah untuk jadi gambar crash course and tips. Detail-detail lebih kurang gini juga. Ni contoh lah. So macam cakap gambar ni pun dia ada ciri baru juga yang dia macam tiru jugalah Illustrator kan Adobe. Dia ada banyak bawah ni, dia ada banyak page, page 2, page 3, page 4. Jadi banyak lagi page kita gambar add page lah, add page. Okay. So itu saja daripada saya. So memang Canva ni sama juga macam aplikasi lain. Korang baru belajar malam ni crash course lah kita panggil sebab dia memang macam ya kita mengejutkan dalam sengah-sengah kita belajar semua benda. Explore lagi, bila explore sendiri akan rasa lebih nikmat lah kita panggil lah. Kita boleh tengok mana sesuai. Macam saya kalau berceloteh ni pun bosan juga kadang. So kepada yang makin baru pada bahagian litografi ni jangan risau. Guna je semua yang ada dalam ni dan hasilkan satu poster. Tak adalah perlu malam ni tapi mungkin esok sebab ada pertandingan nanti kan, saya dah faham kan. Jadi kalau mungkin untuk course ataupun untuk program kelab ataupun cakap tadi untuk yang buat bisnes boleh upload gambar dalam ni, bahagian upload ni and then letak saja elemen yang kita nak gunakan and then kita guna template-template yang sedia ada. So itu saja daripada saya. Sekarang dah pukul 10. Jadi kalau apa-apa soalan boleh beritahu, kita akan rehat sebentar lah belum bagi saya serahkan. Saya nak tanya, contohnya yang ke elemen tu, kita nak buat bentuk yang, saya nak cakap, kita nak letak bentuk yang tak ada kat dalam elemen tu. Ada cara tak? Okey, bentuk apa? Tak kisah bentuk apa Tak kisah, contohnya kan kat elemen tu ada 4 segi kan. Tapi kita nak bentuk macam banyak segi ke macam tu. Okey, faham. So kat elemen ni, kat elemen pula, betul lah, dekat bahagian yang gambar ni. Saya buka gambar ni. So dekat elemen ni, kita contoh macam kita nak cari hexagon kan. Kita cari hexagon. Memang dah set ni. Kita search, ini dia dah ada lah. So mungkin siapa nak warna, nak yang ada gradient tadi kan. So boleh pilih yang ada gradient, kita boleh ubah-ubah. Mana yang nak ada bentuk-bentuk ni pun boleh masukkan. Mana yang sesuai lah, ikut cita rasa sendiri. So mungkin yang cakap yang maksudnya macam ada banyak jenis bentuk yang kadang dia tak pasti kan. Shape lah, kita boleh check kat shape. Yang banyak bentuk yang ada lah, kita boleh pilih. Tapi saya cakap ni kalau kurang menarik, mungkin korang boleh cari kat bahagian luar lah. Contoh macam Verticon. Jadi Verticon ni tempat yang banyak ikon. Jadi korang nampak kan? Okay. Banyak ikon, so korang boleh search ikon mana yang korang nak. Contoh macam contoh macam kita nak buat Canva ni kan. Berkaitan dengan editing apa semua, kita boleh search edit. Kita kalau tekan edit, banyak ni edit punya logo. So mungkin macam tak berkaitan. So benda ni ada yang dalam Canva ada yang tak ada, ada yang tak ada dan kalau ada pun bayar contohnya kan. So kita boleh cari apa yang kita nak. Kita macam nak letak brush dalam gambar ni. So kita boleh cari dalam ni. So mungkin dalam elemen ni kita boleh cari brush juga.
Tapi nampak tak semestinya dapat apa yang kita nak. Brush icon ke apa kan. So kita boleh cari kat bahagian luar. So kadang nampak saya cakap tadi, dia kalau ada pun kadang berbayar. So kalau nak yang free, boleh cari kat Flaticon lah. Flaticon. Jadi kalau siapa nak cari gambar, yang mungkin sebab kalau kita tengok kat sini, gambar kat foto dia, banyak gambar ni yang ada yang free lah. Kalau kita search secara spesifik, so macam kita cari mosque kan, masjid, ni pun banyak yang free juga. So banyak juga yang berbayar. So mungkin kita nak luar pada yang free ni ataupun dalam Canva, kita boleh search kat Pexel lah. So bila kita guna satu aplikasi yang percuma, kita kena expand sikit kita punya range kita tu. Kita boleh gunakan dalam ni, Pexel ni gambar stock feature yang free lah kita boleh guna. Nampak? Ada banyak option yang kita boleh pilih, kita save dekat komputer kita and then kita upload. So tak ada masalah. So kombinasi ni boleh bantu kita untuk buat poster yang menarik lah. Macam ni kan. So macam ni saya search ni dekat luar ni, saya upload ni. Macam ni yang kita ni saya ambil dekat Flaticon. Sebenarnya benda ni tak ada dekat dalam Canva. So macam tu lah. Logo Canva ni pun saya ambil dari luar. Sebab dalam ni tak ada logo Canva. So kita search pun boleh guna lah. So macam benda tepat. So bila kita nak masuk elemen luar, dia boleh bantu untuk kita buat poster yang lebih menarik lah. Yang lebih okey. Sebabnya kalau kita tak constricted pada bahagian Canva ni, kelemahan Canva. So jadi untuk penambahan, saya pernah buat poster untuk mungkin siapa nak letakkan ayat Quran lah contohnya. Kita tersedia upload ayat Quran. So boleh tak ayat Quran kat sini. So, cuma ayat Quran ni dia sedikit kurang jelas lah. Kita kena multiply, kita kena ubah sikit lah. Kita boleh edit image ni supaya dia warna putih saja, brightness. Kita boleh contrastkan dia, saturation dia, nampak? Canva pun boleh buat juga macam ni. So kita dah ada surah Al-Fatihah dalam satu poster baru kita yang mungkin bergerak. Kita nak orang baca, galakkan baca Al-Fatihah, kita buat poster macam ni lah. Ya Allah, zoom ni, okay. So kita mungkin boleh, ya Allah ni apa, tekan lah. So kita boleh jelaskan lagi dia, kita boleh copy paste dia. So dia nampak kat sini dia, Ellie boleh baca. So bila kita posting, so kita boleh cakap lah yang bila kita buat post ni ada at least ada orang baca, oh Al-Fatihah, rukun nak baca Al-Fatihah hari ni. Jadi boleh baca. So tu contoh lah. Lepas tu lah best ni kita buat poster harian ni, kita boleh sampaikan mungkin siapa yang dah biasa pada dunia dakwah ni, so kita nak sampaikan dakwah melalui Canva pun tak ada masalah. Mungkin kita segan, malu nak cakap depan, kita guna kepakaran kita ada ni melalui cara ni juga. So jangan rigid reka grafik ni untuk buat poster je, untuk program je, untuk nak berniaga je. Kita boleh guna juga untuk personal je, macam mungkin saya cakap tadi family nak buat doa selamat. Boleh juga buat poster doa selamat dalam ni. Mungkin nak buat poster tabung kecemasan untuk kawan kita ke, mungkin dia accident kan, kita buat poster untuk dia, kita boleh buat poster simple kat Canva ni pun. Type pun tak ada masalah, cuma ada poster ni pun kita nak letak macam kadang sebab orang baca, sebab teks panjang tak nampak, so kita ada poster simple ni pun dah boleh bantu untuk kita sampaikan dia punya bantuan pun tak ada masalah. So itulah bestnya pasal reka grafik ni, kita tak rigid kepada bahagian ni, termasuklah juga kesenian-kesenian lain. Okay, baik. So ada soalan lain ke? Setakat ni kat Google Meet tak ada lagi. Okay, tak apa. Memang gitu. Memang kita dalam saya mengajar ni pun dah biasa ajar Adobe Photoshop, Adobe Illustrator. Dekat Pembina Batu Pahat, kita orang ada buat master skill class. Kalau mungkin siapa yang berminat boleh buka kita punya social media lah. Kita orang akan bukan setakat ajar Canva saja, ada ajar Illustrator dan juga Photoshop. Kita orang pun jemput pembina-pembina lain lah. Kalau pembina UiTM nak join sekali, tak ada masalah, join je. Mungkin ada bayaran sikit, tapi ahli pembina biasanya tak mahal lah bayarannya. Just guna, just masuk kelas dan belajar macam nak buat poster gunakan Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, macam nak edit gambar. Nanti kita orang akan ajar macam mana nak edit, kita nak buat, kita panggil sebagai photo manipulation lah. Kita nak ubah macam kita nak letak, kita nak buat kucing sebesar gunung contohnya kan. Macam nak edit, kat gambar tak boleh lah. So tapi dekat Photoshop boleh dan mudah je sebenarnya dan menarik. Kalau korang biasa buat, boleh explore lagi. So kita orang ada buat juga. Kalau peminat UiTM berminat boleh join kita orang juga. Kalau nak jemput pun tak ada masalah lah lepas ni. Cuma berkaitan Canva ni, bagi siapa yang malam ni hadir, terima kasih saya ucapkan juga.
gunakan opportunity ni ataupun peluang yang ada ni sebaik mungkin. Implementkan dalam apa sekala yang korang boleh implement lah. Macam kat tadi banyak option kan. Mungkin yang daripada luar pengetahuan saya, contoh macam poster yang kesihatan mental, sekarang pun ada masalah kesihatan mental, COVID, nak buat poster pasal COVID pun boleh, informasi. So semua benda ni kita boleh buat lah. Okay, ada soalan daripada saudari Siti, tulisan huruf-huruf Jawi pun boleh letak juga ya? Boleh, kalau siapa ada keyboard Jawi tak ada masalah. So saya demonstrate lagi sekali, nak tunjuk. Ini saya delete jap. So kalau siapa nak text kan, text, masukkan add subheading. So kalau siapa ada, macam saya ada font, ada keyboard Jawi ataupun tulisan Arab kan, so kita boleh masukkan lah. So macam ni lah. So kalau siapa yang tak ada, boleh saya kat ni guna e-Jawi ni lah. Kita macam Ramadan dan tukar pada Jawi, kita copy dan paste lah. Untuk macam tulisan lain, contoh macam Jepun kan, kanji, kena guna ni lah, translator yang ada. Nanti insyaAllah Canva ada lah tu. Mana yang tak ada tu, kita boleh report kat orang supaya diorang bertambah baik lah. Okey, ada soalan daripada saudari Balkis. Bolehkah kita guna dua template pada masa yang sama? Contoh satu template dari luar, kita import yang ada logo je. Lepas tu satu lagi template kita choose dari Canva untuk edit selebihnya. Boleh, kalau dari luar boleh, tak ada masalah. Cuma kita kena faham, template luar tu dia just maksudnya dia dah jadi gambar. Dia tak boleh diedit dalam, contoh macam siapa yang guna mungkin pernah tahu free page. Guna keyboard ni. Free page. Dalam ni banyak template untuk siapa biasa guna Adobe Photoshop ataupun Adobe Illustrator. So kat sini macam ni ni poster ni berkaitan yang Deepavali, so banyak poster Diwali lah. Macam ni template ni, sebenarnya ni template saya panggil sebab dia kalau kita tekan dia dalam bentuk EPS. EPS ni untuk Adobe Illustrator lah. Jadi siapa ada Adobe, download dan boleh edit, boleh gerak-gerakkan. Cuma kalau kita masukkan dalam Canva, dia dah jadi gambar, dia dah rigid lah, dia dah tak boleh nak ubah sesuai sangat. So boleh je nak masukkan dalam Canva, cuma dalam Canva tak boleh edit template tu, kita boleh guna sebagai gambar saja. Terima kasih pada yang bertanya. Saya nak tanya, kalau contohnya macam kita panggil apa, berniaga kan, kita graphic designer, kita nak jual gambar tu, tapi bukan gambar apa, nak jual poster tu lah contohnya, tapi kita guna template kan. Jadi adakah itu dikira copyright ataupun kita curi kerja orang ke macam mana? Okay, Canva ni berbeza dengan free page. Kita kena quote lah, kita kena quote pemilik asal. So kalau kita mungkin siapa yang berniaga ataupun freelance edit, copy style, sekejap nanti saya ni. Okay, baik, untuk jawab soalan saudara tadi. Kita kena terangkan pada klien kita guna template ni yang sedia ada online. Macam tu lah kita kena terangkan sebab kita macam ada tanggungjawab jugalah. Cuma kalau dalam free page kita kena mention siapa yang kita guna tu. Itu macam, kalau macam ni memanglah free, saya tunjuk tadi kat dalam free page kan, free. Download ni kalau kita perasan, dia akan suruh kita attribute. Attribute ni required lah. Maksudnya kita kena beritahu yang kita ambil ni pada free page. So macam Canva dia tak ada. So kita boleh gunakan juga. Cuma kita kena cakap dengan customer kita edit ni guna Canva. Sebab nak edit guna Canva ni pun kena ada skill juga. That's why kalau saya jarang, kalau ada klien maksudnya buat poster yang jualan, saya gunakan Canva lah. Saya gunakan Adobe Photoshop Illustrator. Cuma kalau macam mungkin poster untuk program saya guna Canva, so tak ada masalah lah. Okay. Okay ke? Saudara? Okay. Okay, tu baik. So kalau ada ni soalan daripada saudari Afrina, apa kegunaan copy style yang ikon macam chat ke cat? Chat Chat tu dia ada macam berus chat tu kan, macam tu. Apa kegunaan copy style? Maaf, saya tak faham, aku kurang faham soalan ni.
Macam mana je? Dekat, saya rasa lah dekat Canva je kat atas tu jadi macam yang berus cat tu, yang cat dinding tu. Hmm. Nama dia copy tu, copy style. Oh, okey okey. Sekejap saya pun kat mana? Kat bahagian mana saya tak perasan. Kat atas tu, tu Ah, yang ni. gambar tu. Oh, maksudnya kalau kita copy style ni, kau dah nampak ni kita paste apa ni? Kalau kita, maaf, kalau kita copy style ni and then kita ada macam ni dekat sini. Copy style. Saya tak boleh Patutnya boleh. Okey. So kalau tu lah, macam tadi kita copy yang dalam dokumen yang sama. Kalau kita tengok sini, bulatan ni dia ada warna yang ini, putih ni, macam kuning sikit, and then ada warna ni. So tak kisahlah apa sekalipun, kita copy style dia lah, ataupun kita cakap kalau dalam kes ni warna saja. Kalau kita guna font yang ada style dia, kalau kita copy dan paste kat pada style lain, dia akan copy paste juga lah. So kita copy style ni, and then kita pergi kat background ni. Kalau kita nampak yang ini warna putih, kalau kita tekan warna hitam, so kita pergi kat rumput ni contohnya, dia akan ubah warna dia. Faham tak? Okay, so ini untuk ni copy style lah. Style dia dalam kes ni dia untuk ni. Saya kalau kita guna text, heading, kita guna macam ni off brushes, kita boleh letak sebutan 125 tadi contohnya. Kita besarkan dia. Ini kita gerakkan dia. Ya. Kita gerakkan dia. Ini kita ada satu lain, maaf. Kita ada yang lain, kita set heading. Allah apa. So kita gerakkan dia. So kalau ini kita, ni tak ada copy style. So yang ini pun kita boleh, ni copy style juga. Yang kita kat bawah ni, dia akan guna style yang sebelum dia. Faham tak? Faham ke? Saudari Afrina? So maksudnya kalau kita guna font yang macam gini, macam ni set heading tadi kan. Tapi sebenarnya yang ni heading tadi, dia set heading. So kalau kita nak guna font yang sama, so macam terbalik pula. Kita nak guna sub heading ni, kita guna Grande Black. Lepas tu kita boleh letak ni 125 ni, lawa pula. Kita nak sebesar ni lah. So kita just pergi kat sini, kita 3 titik ni maksudnya more, banyak je lah. So kita boleh copy style dia. Dan kita pergi dekat font yang lebih kurang sama, kita paste. So style dia sama, kita besarkan lah. Cumanya contoh macam ni kita copy style ni juga, kita kena tahu dia warna hitam dan dia guna font Grande Black dan dia punya font warna 146 size dia. So kalau kita letak sini, dia tak akan ubah pada font ni, dia akan ubah warna saja. Maksudnya kalau warna lebih kurang, dia akan ubah warna sajalah. So kadang-kadang dia tak boleh implement pun sebab ni elemen lah, elemen dia tak sama. So macam shape kita boleh ubah warna je lah. Macam itulah. So copy style ni kalau siapa gunakan macam ni, elemen yang bergerak lagi tak boleh lah, dia tak ada option tu. Jadi kalau siapa guna macam ni, kita boleh letak kat sini lah. Kita nak guna elemen yang sama kan, kita copy style lagi, kita buat sini. So dia lebih mudah, tak perlu macam kita tekan kat sini, kita tengok kat sini, kita tekan sini. Kita copy dia ni, and then kita letak kat sini, and then kita paste kat sini. Jadi dia macam leceh, guna copy style pun dah okey dah. Okay, itu saja. So ada soalan lain ke? Okay. So dah 10.23. So mungkin saya bagi dalam masa 5 saat kot kalau ada soalan. Kalau tak saya akan ke arah penutup lah. Sebelum saya serahkan kepada pengurusi majlis. Okey baik, insyaAllah saya stop presenting ini. Ada beberapa sikit lah tambahan untuk pada malam ini untuk sebagai penutup lah. Dalam surah As-Saff ayat ke-10 dan ke-11, mafhumnya, wahai orang-orang yang beriman, mahukah aku tunjukkan satu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu dari azab seksa yang pedih,
iaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya serta kamu berjuang di jalan Allah dengan harta benda dan jiwa raga kamu. Yang demikian itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikatnya yang sebenar. InsyaAllah kepada peserta ataupun yang hadir pada malam ini, mungkin malam kita dah faham sikit lah berkaitan dengan Canva ni, pendedahan awalnya kan. So kita kena faham dalam kita sebagai orang Islam ni, kita kena ada satu kewajipan dalam diri kita lah, beriman kepada Allah SWT dan berjuang pada jalannya. So kita nak, dalam arti kata lain, kita nak kena berdakwah lah, berjuang kan, berdakwah ni. So berdakwah tak semestinya datang dengan cara kita bercakap, kita tegur kawan kita, kita mungkin bagi khutbah kan. So orang bagi khutbah, orang yang ustaz-ustaz saja yang boleh, yang bagi ceramah mungkin kita macam malu segan-segan, bagi tazkirah mungkin kita macam segan-segan. So kita boleh gunakan skill yang kita ada ni untuk juga ke arah tu. Contoh macam sekarang kita boleh tengok dekat Palestin macam-macam berlaku kan. So dalam mungkin macam saya sendiri kurang pandai bercakap ke hadapan kan. So boleh gunakan skill saya untuk bantu mungkin Amal Palestin nak buat poster. So saya buatkan poster. So sampaikan pada orang-orang, share. Even tekan klik butang share pun satu daripada cara kita berdakwah lah, untuk kita sampaikan pada orang-orang kenalan kita, sekeliling kita untuk faham apa yang berlaku dekat Palestin. Tu contoh lah. So dalam kehidupan kita seharian ni, tidak semestinya kita macam cakap tadi berdakwah dalam satu bentuk yang rigid dalam cakap saja. Kita boleh tunjukkan kita punya skill dengan editing ni ataupun reka grafik kan, buat poster, ataupun kita boleh tunjuk cara kita berinteraksi ataupun kita punya sifat, kita punya akhlak. So dalam kita belajar ni, bagi siapa yang mungkin multimedia and core multimedia, kerja nanti ataupun pada bahagian sama ataupun lain, jangan, maksudnya kalau macam saya sendiri ambil elektrikal elektronik ni, walaupun kita belajar pasal media ni, kita tak adalah membazir pada kita belajar just nak buat poster je, tak ada satu maksud yang lebih besar daripada tu. So kita kena faham banyak kita boleh gunakan untuk media ni, dan kita kalau tahu hakikat yang sebenar ni, inilah perniagaan yang baik untuk kita, Allah SWT untuk selamat kita daripada azab api neraka. Baik, insyaAllah terima kasih diucapkan kepada semua, terutamanya saudara pengurusi majlis dan juga pembina UiTM insyaAllah untuk sudi menjemput saya. Jadi ikuti kami di sosial media. Saya nak promote Benda Batu Pahat. Kita ada Facebook, Twitter dan juga Instagram. Dalam tu kita ada banyak program juga berkaitan dengan media, tarbiyah dan juga mungkin ada siapa yang asal Batu Pahat, mungkin nak jadi kita orang bersenam, bersukan ataupun futsal, boleh juga. Jadi tak masalah, itu sahaja dari saya serahkan kepada pengurusi majlis. Terima kasih. Okey, sama-sama. Jadi apa yang kita boleh dapatkan daripada penutup daripada saudara Akmal tadi, walaupun apa yang kita buat, sama ada tak kisahlah kita kita ambil kursus apa sekalipun dan ataupun dari segi media sekalipun, apa yang kita buat tu hendaklah kerana Allah lah, dan insya-Allah dengan tujuan untuk berdakwah sendiri. Jadi alhamdulillah selesai sudah sesi perkongsian oleh panel kita sebentar tadi. Kita pindah sekejap. Jadi banyak ilmu atau info yang dikongsi oleh beliau yang kita boleh ambil dan aplikasi sepanjang pembelajaran di UiTM Shah Alam maupun ketika berada di industri kelak. Jadi seterusnya mungkin insyaAllah lah insyaAllah saya buka peluang untuk peserta bertanya soalan lagi. Ini peluang terakhir sebelum kita tutup majlis. Jadi ada soalan apa-apa ke lagi? 10 saat. Okey, rasanya dah tak ada lah kot. Jadi semoga segala ilmu yang diperoleh pada malam ini memberi manfaat kepada semua supaya dapat memantapkan lagi kemahiran dalam penggunaan Canva untuk mencipta poster atau mungkin untuk membuat slide-slide untuk pelajaran lah contohnya. Jadi untuk agenda seterusnya, untuk makluman semua peserta, seperti saudara Akmal ada bagi hint-hint sikit tadi, pembina juga akan menganjurkan sebuah pertandingan sempena perkongsian malam ini. Pertandingan mereka poster bertemakan November, Bulan Kesedaran Kesihatan Lelaki Sedunia. Jadi antara cara-cara pertandingan adalah pertandingan ini berlangsung selama 6 hari, iaitu bermula daripada hari ini sehinggalah minggu hadapan, 11 November 2021.
Jadi peserta bebas mereka pelbagai jenis desain, tetapi perlulah menepati tema yang ditetapkan oleh penganjur. Poster yang telah siap perlulah dipost ke Instagram masing-masing dan disertakan dengan caption posting yang kreatif selari dengan tema kita. Dan yang paling penting sekali, jangan lupa tag IG Pembina UiTM SA supaya kami tak terlepas post anda yang menarik itu. Dan kemungkinan besar anda adalah pemenang yang dicari. Jadi 3 orang pemenang akan dipilih sebagai pemenang pertandingan ini. Jadi pemenang akan diumumkan di media sosial Pembina UiTM Shah Alam. Para peserta mestilah mengikuti media sosial kami di Facebook, Instagram ataupun Twitter. Jadi jangan lepaskan peluang ini untuk cuba mengasah bakat atau kreativiti diri kalian. Dan sekiranya ada yang berminat, mungkin boleh berdaftar di link di ruangan chat yang mungkin akan dibagi oleh AJK nanti. Jadi dan insyaAllah segala persoalan berkaitan pertandingan bolehlah diajukan dalam grup WhatsApp kita. Dan kalau ada yang berkaitan dengan Canva, insyaAllah kita orang boleh sampaikan kepada saudara Akmal sendiri.